Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak murid yang dapat menonton video ini. Okey, minggu lepas cikgu dah cerita sedikit tentang pengenalan tajuk tenaga ni. Okey, hari ni cikgu akan sambung lagi dengan subtopik yang seterusnya iaitu perubahan bentuk tenaga. Okey, tenaga ni kalau ikutkan prinsipnya dia tidak boleh dimusnahkan. Okey, tetapi boleh ditukar bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, contoh saya tengok dekat sini Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Mari perhatikan perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan kita. Okey, simbol arrow tu bermakna berubah kepada. Okey, simbol tambah bermakna dan. Maksudnya kalau dia ada simbol tambah ni, dia wujud dua sekali tenaga dalam satu masa yang sama. Okey, kita tengok contoh semasa mengayuh basikal. Okey, kalau kita kayuh basikal, yang kayuhnya adalah manusia. Sebelum manusia, kita mesti ada tenaga kimia. Tenaga kimia kita dapat daripada mana? Daripada makanan yang kita makan. Okey, so daripada tenaga kimia tadi kita dapat menggerakkan basikal. Kita dapat mengayuh basikal, maksudnya ada pergerakan. Jadi tenaga kimia tadi telah bertukar kepada tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik itu menyebabkan pergerakan pada basikal. Okey, seterusnya ialah menghidupkan televisyen. Okey, televisyen semuanya pakai elektrik. Semuanya pakai kita kena plug dekat soket. Betul. Jadi dia bermula dengan tenaga elektrik. Okey, so tenaga elektrik ni akan menukarkan TV ni tadi hidup dan menukarkan kepada tenaga elektrik tadi kepada tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Nampak? Tenaga cahaya dan tenaga bunyi dia wujud sekali. Sebab tu dia dalam dalam ni dia tulis tambah. Okey, tambah maksudnya dia wujud secara serentak. Okey, kita dapat tengok cahaya, maksudnya kita tengok gambar, tengok filem dan sebagainya, dan juga kita tengok bunyi. Kita boleh dengar bunyi, maksudnya bunyi percakapan pelakon dan sebagainya. Betul. Okey, seterusnya ialah menyalakan api. Okey, semasa menyalakan api, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, tenaga kimia ni tersimpan dalam bahan bakar. Okey, contohnya ialah kayu api itulah. Kayu api itu sendiri adalah tenaga kimia. Bila kita bakar, dia akan terbakar kan, dia akan menghasilkan haba, dia akan menghasilkan api. Okey, jadinya apa yang berlaku ialah tenaga haba tambah tenaga cahaya. Okey, macam nak tahu mana yang perlu letak depan, mana yang perlu letak belakang? Contoh macam tenaga haba dengan tenaga cahaya ni kan. Okey, kita tengok mana yang lebih dominan dia punya tenaga, mana yang lebih penting tenaga dia kat sini. Okey, kalau dekat sini tenaga yang lebih penting adalah tenaga haba, sebab kita nak masak kita perlukan haba. Okey, tetapi dalam masa yang sama tenaga cahaya juga wujud serentak dengan tenaga haba. Okey, jadi yang penting kita letak depan iaitu tenaga haba, yang kurang penting ataupun yang kurang dominan kita letak yang kedua, tenaga cahaya. Okey, baik, seterusnya semasa terjun dari papan terjun. Okey, papan terjun, okey, bila kita tengok papan terjun ni mesti daripada tempat yang tinggi. Okey, bila tempat yang tinggi, secara automatiknya seseorang tu mempunyai tenaga keupayaan. Memang dia belum terjun lagi, tapi bila dia berada semakin tinggi tempat yang dia berada tu, dia akan jadi semakin tinggi tenaga keupayaan dia. Okey, jadi apa yang berlaku ialah dia perlu terjun, dia perlu turun ke bawah ataupun terjun ke bawah, dan bila dia terjun akan tenaga keupayaan tadi akan bertukar pada tenaga kinetik. Dan apabila penerjun ni tadi masuk ke dalam air, dia akan ada tenaga bunyi percikan air. Okey, contohnya ialah menyalakan lampu suluh. Okey, lampu suluh ni dia pakai tenaga bateri. Okey, so bateri ni, dalam bateri ada tenaga kimia. So tenaga kimia ni akan menukarkan tenaga kimia ni akan bertukar kepada tenaga elektrik, dan juga akan bertukar lagi kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Sepatutnya tenaga cahaya dulu baru haba, sebab dominannya ialah tenaga cahaya pada saya lah. Tapi sebenarnya yang mana salah betul ni tak ada masalah, yang mana depan ni sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau saya sendiri, saya akan susun yang mana yang lebih penting akan berada di depan. Sepatutnya tenaga cahaya dulu baru tenaga haba. Okey, baik, seterusnya saya tengok Okey, ada lagi beberapa contoh Okey, so dekat sini kita tengok ketika menggunakan kalkulator suria. Okey, tenaga suria yang kita dapat daripada panel suria tadi itu akan ditukar kepada tenaga elektrik, dan daripada tenaga elektrik bertukar pada tenaga cahaya. Jadi kita boleh nampak apa yang nombor yang tertulis pada kalkulator tersebut. Okey, ketika kenderaan bergerak, nampak tenaga kimia ni tersimpan dalam bahan api fosil. Okey, bahan api fosil ni kita mungkin susah nak faham, tapi kalau cikgu cakap minyak petrol kan, minyak diesel yang kita isi dekat stesen minyak, itulah dia tenaga kimia. Okey, kemudian dia akan menggerakkan kereta. So nampak tenaga kimia bertukar pada tenaga kinetik. Okey, seterusnya adalah semasa fotosintesis.
Okey, fotosintesis daripada tenaga cahaya ni bertukar kepada tenaga kimia. Okey, so bila cahaya ni dia dapat menghasilkan tenaga kimia, kimia ni ialah makanan kepada tumbuhan hijau tadi. Okey. So yang ni kita boleh buat beberapa aktiviti di rumah. Okey, awak boleh tengok contoh bola pingpong yang kita jatuhkan daripada kedudukan yang tinggi. Okey, kita tengok dia daripada tenaga keupayaan dia akan bertukar tenaga kinetik. Sebab apa? Sebab dia bergerak jatuh ke bawah, betul? Dan bila dia jatuh ke bawah, bila dia kena lantai dia akan menghasilkan bunyi. Betul? So itu adalah perubahan-perubahan tenaga. Okey, yang lain-lain pun awak boleh cuba di rumah, tapi yang melibatkan elektrik ataupun kepanasan ni awak kena hati-hatilah. Okey, buat yang macam jatuh bola ni ke kan, ataupun bunyi loceng ni, okey, tak bahaya sangat. Okey, seterusnya. Tengok tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga ni memang wujud. Dia memang wujud secara azali ni memang wujud. Okey, dan dia tidak boleh dimusnahkan. Contohlah cikgu cakap, okey, cikgu tak nak tenaga bunyi. Cikgu boleh musnahkan tak? Tak boleh. Tak ada sesiapa pun boleh musnah tenaga ni sebab dia adalah wujud bersama dengan alam ni sekali. Jadi kita tak boleh cipta, kita tak boleh musnah, tetapi kita hanya boleh menukarkannya dari satu bentuk ke bentuk lain. Okey? Baik. So okey, cuba tengok apa yang berlaku dalam surat ni Dia boleh cerita tu. Okey. Okey, sebenarnya enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Maksudnya tenaga ni hanya boleh diubah-ubah untuk kita dapat fungsi dia. Contohnya macam tadi motosikal, kita tukarkan tenaga kimia ni kepada tenaga kinetik. Untuk kita dapatkan fungsi dia. Tapi sebenarnya memang dia tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Maksudnya kita hanya manipulasi saja tenaga yang ada. Okey. Ini awak boleh baca. Ini hanyalah cerita dan penerangan sedikit lah. Okey, memang tenaga tidak boleh dimusnahkan. Okey. Okey, sampai boleh ubah bentuk. Okey, inilah kesimpulan dia. Awak tengok yang kuning bawah sekali, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Ini yang paling penting kita faham. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi kepada sumber tenaga yang boleh dibaharui dengan tidak boleh dibaharui. Okey, kita ingat senang saja. Boleh dibaharui, tidak mencemarkan alam dan dia wujud secara semula jadi. Kebanyakan dia wujud secara semula jadilah. Maksudnya kita tak perlu nak susah-susah kita nak kena gali, nak kena korek dalam bawah tanah dan sebagainya. Kebanyakannya memang dah ada secara berterusan di atas muka bumi ni. Okey, contoh cikgu bagi cahaya matahari. Okey, cahaya matahari susah ke kita nak dapatkan? Tak susah kan? Setiap hari ada matahari. Okey, so ini adalah sumber utama bagi semua tenaga di seluruh dunia. Sumber utama ialah matahari. Okey. Yang kedua ialah ombak. Ombak ni kita tengok di pantai. Setiap hari ada ombak. Setiap masa ada ombak di pantai. Jadi satu tenaga yang kita kata tak susah ke kita nak cari. Okey, seterusnya ialah air. Air ni biasanya kalau kita cakap air ni adalah melibatkan empangan. Empangan ni ialah satu kawasan tasik yang luas untuk kita takung untuk satunya untuk memekarkan air ke kawasan perumahan dan sebagainya, dan satu lagi adalah untuk menjana elektrik. So ada dua empangan ni ada dua lah kegunaan dia. Satu untuk pengekalan air, satu lagi untuk menjana elektrik. So yang kita cerita dekat sini adalah untuk menjana elektrik. Okey, yang ketiga ialah angin. Yang keempat ialah angin. Angin ni maksudnya kita hanya gunakan angin tu untuk memutarkan turbin, kipas turbin yang macam menara ni kan. Okey, jadi dekat sini kita akan menghasilkan tenaga elektrik secara percuma. Cuma alat untuk nak kita dapatkan elektrik tu agak mahal lah sebenarnya. Tapi angin tu sumbernya adalah percuma. Dan dia tengok juga pada keadaan di setiap negara, dia tak sama. Macam contoh Malaysia, kita kurang guna tenaga angin ni sebab angin di negara kita ni tak begitu kuat. Tapi di Indonesia saya tengok memang dah mula, dan mereka pasang di kawasan-kawasan pergunungan, kawasan-kawasan bukit dan kawasan pergunungan untuk dapatkan angin yang lebih kuat. Okey, seterusnya adalah biogesim. Okey, biogesim ni nama dia macam pelik, tapi sebenarnya awak jangan risau. Dia sebenarnya very simple saja. Biogesim ni adalah benda yang berasal daripada benda hidup. Contoh najis ke apa ke, lebihan tumbuhan ke kan, ataupun apa saja yang berasal daripada bahan semula jadi, bahan semula jadi benda hidup, macam contoh haiwan dan tumbuhan lah.
Itu adalah biojisim. So kelima-lima ini semua ni tidak mencemarkan alam ataupun kita panggil mesra alam. Okey, yang tidak boleh dibaharui maksudnya pada satu hari nanti dia akan habis. Dia terhad. Maksudnya dia bukannya macam matahari setiap hari ada kan. Dia bukan macam tu. Dia maksudnya bila kita dapat, kita gali, kita kita ambil dan satu masa dia akan habis. Kalau kata macam kita tak jumpa lagi sumber baru, memang dia akan habis lah. Okey. So contoh bahapi fosil akan kehabisan suatu masa nanti. Contoh arang batu pun kita kena gali, betul. Gas asli dengan petroleum memang kita kena gali. Okey, gas asli dengan petroleum cikgu ceritakan sedikit. Okey, gas asli ni dengan petrol ni dia wujud sekali serentak. Yang mana gas asli adalah lapisan bahagian atas, okey, dan juga petroleum adalah lapisan bahagian bawah. Jadinya macam awak tengok Petronas ke syarikat-syarikat minyak yang menjalankan kerja-kerja penggalian di kawasan laut. Okey, jadinya mereka akan dapat dua sekali, iaitu gas asli dan juga petroleum. Jadi kedua-dua ni sangat penting dan berharga pada dunia sebab kita gunakan dalam industri automotif ataupun kenderaan. Okey. Tapi yang tak bestnya dia akan habis, semua ni akan habis, dan yang keduanya ialah mencemarkan alam. Arang batu, gas asli, petroleum semua mengeluarkan asap. Okey, bila mengeluarkan asap memang confirm kita punya udara tercemar. Okey, seterusnya ialah bahan nuklear. Okey, bahan nuklear ni cikgu tak nak bincang lebih lanjut sebab dia sangat-sangat dia benda yang luar biasa lah. Okey. Jadi bahan nuklear ni dia boleh menghasilkan, dia berpotensi untuk menghasilkan letupan. Dan juga ada juga potensi untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tapi negara kita belum cukup maju untuk ada teknologi bahan nuklear ni. Jadi yang biasa saya tengok lah, ada macam negara yang maju seperti Jepun yang berani guna tenaga nuklear ni. Tapi negara-negara yang biasa memang tak guna sebab dia punya kepakaran tu kena ada kepakaran yang sangat tinggi, terutamanya apabila berlaku bencana. Okey, so ini adalah bahan nuklear adalah terhad, maksudnya kena gali juga. So bila dah habis bahan nuklear tu habis. Alright, so ini cerita dia. Sorry. Okey, so kita tengok okey, ini yang paling penting sekali apa yang kita kena belajar. Kita dah belajar tentang tenaga, kita dah belajar tentang jenis-jenis dia, kita dah belajar tentang macam mana tenaga tu boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, kita dah belajar tentang sumber-sumber tenaga, dan yang ini yang paling penting ialah berhemat menggunakan tenaga. Berhemat ni maksudnya berjimat cermat. Maksudnya kita jangan sesuka hati walaupun kita kata elektrik tu banyak sepanjang masa, kita on saja. Okey, tak ada masalah. Ataupun air, kita buka je pipe. Apa yang kita nak perlu jimat sebab air memang ada. Tetapi kita kena fikir dia punya kesan negatif. Okey, kesan negatif yang pertama ialah bil akan meningkat. So bila bil akan meningkat, dia akan membebankan ibu dan ayah kita untuk bayar bil. So bila jadi perkara macam ni, mestilah kita akan rasa kewangan kita terganggu, mak ayah kita terganggu. Okey, kadang-kadang bil macam contoh PKP baru ni kan, bil sampai 300, 400. Okey, memang sangat mahal. Kita boleh jimatkan dengan kita, maksudnya contohlah kalau kita tak ada dalam satu bilik tu, kita janganlah biarkan kipas dan juga lampu tu buka, tutup. Okey, so bila kita masuk kita buka balik. Kalau kita tak ada 5-10 minit kita tutup supaya kita dapat jimatkan elektrik. Okey, yang kedua ialah bila terlampau banyak penggunaan tenaga ni, okey, kerajaan perlu tambah lagi. Katanya perlu tambah lagi stesen jana kuasa elektrik, kena tambah lagi empangan. Jadi dia akan menyebabkan kos yang tinggi. Bila menyebabkan kos yang tinggi, kerajaan terbeban juga. Bukan kata mak ayah kita je terbeban tadi sebab bil elektrik, tapi kerajaan juga terbeban dalam tempoh jangka masa yang panjang untuk sediakan kemudahan elektrik dan juga kemudahan air yang mencukupi untuk semua rakyat. Jadi sebab itu kita kena mula daripada kita sendiri supaya kita jaga, kita kena berjimat cermat. Yang penting kita guna, tak penting jangan guna. Okey, kalau kita keluar pergi mana, tutup elektrik yang ada dalam bilik tu. Okey, kipas, lampu yang penting kan. So yang ini akan dapat kita akan dapat berjimat cermat, mengurangkan bil elektrik dan juga mengurangkan beban kerajaan untuk menghasilkan ataupun mengadakan sumber elektrik dan juga air kepada rakyat macam kita lah. Okey, right. Okey, seterusnya cuba tengok ini, apa yang akan berlaku kalau kita tidak jimat tenaga, tidak berhemat dalam menggunakan tenaga. Salah satunya ialah pencemaran. Pencemaran adalah satu benda yang sangat-sangat merugikan kita. Okey, contoh kalau kita
kita tidak pandai menggunakan sumber tenaga, contohnya sumber tenaga tidak boleh dibarui ni, dia akan mencemarkan alam. Udara kita akan tercemar, kita akan cepat jatuh sakit dan sebagainya. Okey, dan kalau kita dapat berjimat cermat menggunakan tenaga, kita akan menikmati persekitaran yang lebih bersih dan juga segar. Contoh macam situasi 2 di bawah ni. Okey. Okey, seterusnya ni Pak boleh buat kat rumah ketua suria ni. Alright. Saya rasa dah habis dah ni. Ini dia punya kesimpulan lah. Okey, jadi kejap lagi cikgu akan bagi soalan latihan untuk awak buat ya di rumah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.